salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Jackie Chan Hu Liang daripada PISMP BMSK 1 Jun 2022-2027. Pada hari ini, saya akan membentangkan tugasan 2 penghasilan produk bagi subjek BAMB 3203 Morfologi Bahasa Melayu dan membincangkan isu kesalahan kata dari sudut morfologi dalam bahan bantu mengajar. Menurut kode pada tahun 1981 telah mentarifkan kesalahan bahasa sebagai bentuk-bentuk pertuturan yang menyalahi bentuk pertuturan jati. Beliau turut juga menjelaskan bahawa kesalahan biasanya berpunca daripada tindakan penutur melakukan penukaran, penalihan atau penghilangan ujaran seperti bunyi, morfem, perkataan atau rangkai kata hingga menyebabkan wujudnya kesalahan dalam tulisan. Seterusnya kita akan melihat isu kesalahan kata dalam pelbagai sumber. Yang pertama adalah media cetak, yang kedua dialek, yang ketiga adalah media elektronik dan yang keempat pencampuran kod. Okey, merujuk kepada media elektronik iaitu pada zaman ini perkembangan teknologi komunikasi telah menyebabkan manusia telah mengubah cara berkomunikasi mereka secara sehala iaitu bersemuka kepada komunikasi maya yang kebanyakannya menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan WhatsApp sebagai wadah untuk berkomunikasi. Dan pernyataan ini dipetik daripada Tuan Nurizan Raja Yunus pada tahun 2006. Seterusnya kita akan melihat bagaimanakah isu kesalahan bahasa yang berlaku dalam media elektronik. Baiklah, kita di sini akan melihat pada penggunaan bahasa rojak iaitu campuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam percakapan melalui media sosial menjadikan bahasa tersebut kurang sopan kerana mendatangkan keliruan. Baiklah, kita boleh dilihat pada gambar yang pertama iaitu jom guys, aku waiting ni dekat bawah. Contoh yang dapat dibuktikan adalah melalui perbualan dalam aplikasi atau ayat ini. Jom guys, aku waiting ni dekat bawah. Ayat tersebut jelas menunjukkan bahawa bahasa rojak telah menjadi tabiat masyarakat apabila berkomunikasi. Seterusnya yang bawah ini pula iaitu media cetak, iaitu hal ini iaitu dia menulis you semalam pi mana, I waiting for you so long man. I think you tak best lah sebab tak tunggu aku. Lebih baik makan rojak daripada guna bahasa rojak. Baiklah, hal ini telah terkesan tidak sopan untuk menggabungkan bahasa kebangsaan dengan bahasa Inggeris kerana ia seakan-akan merendahkan martabat bahasa dan lokhat masing-masing walaupun perbualan tersebut dalam karangan rakan sendiri. Seterusnya adalah penggunaan bahasa kesat sememangnya tidak dapat dinafikan telah menjadi trend masyarakat pada hari ini. Lebih-lebih lagi sekiranya berlaku perbalahan atau gangguan emosi. Di gambar yang pertama ini adalah sebab apa aku benci polis, sebab polis tu bukan Allah dengan malaikat. Kalau Allah dengan malaikat tak apa juga. Polis bahasa Contoh di sebelah ini memaparkan seorang pengguna Facebook telah menghina anggota polis yang menggunakan bahasa kesat yang menjalankan tugas semasa perintah kawalan pergerakan. Seterusnya, komen di TikTok ini iaitu telah menjadi popular dalam kalangan masyarakat iaitu aplikasi TikTok ini, dan ini merupakan komen ke atas satu video yang berkaitan dengan isu e-belia yang tidak diperoleh oleh pelajar IPG kerana telah mendapat allowance bulanan dan dibandingkan dengan pelajar IPT. Seterusnya, penggunaan bahasa selengah ataupun dialek. Baiklah, penggunaan ini bermaksudnya kata-kata yang digunakan dalam konteks percakapan tidak rasmi ataupun tidak baku. Namun kata atau frasa dalam apa-apa jua bahasa yang digunakan di Malaysia ini ditafsirkan sebagai bahasa kasar. Contohnya gambar sebelah iaitu menunjukkan masyarakat masih menggunakan bahasa selengah iaitu dalam gambar iaitu kata aku tapi dia just sebagai aku ataupun PPEW sepatutnya menjadi tapi. Penggunaan bahasa selengah ini bukan sahaja
tidak sopan malahan menjejaskan bahasa Melayu kerana adab dan tamadun sesuatu bahasa merupakan amalan bahasa yang digunakan oleh masyarakatnya menurut Awang Syariah pada tahun 2007. Seterusnya, pengabaian peranan dan darjat dalam media elektronik, iaitu terdapat segelintir masyarakat telah mengabaikan penggunaan kesantunan berbahasa ketika berkomunikasi dengan individu yang mempunyai darjat yang tinggi. Contohnya di gambar sebelah, iaitu gambar Instagram. Berdasarkan gambar tersebut, seorang pengguna Instagram telah menggunakan kata panggilan yang tidak sopan ketika menulis mesej peribadi kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan memanggil bro. Situasi ini jelas menunjukkan bahawa pengabaian kesantunan ketika berbahasa kerana sepatutnya panggilan yang sesuai ini untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah Tan Sri Yang Berhormat atau Encik. Seterusnya kita beralih kepada apa itu bahan bantu mengajar ataupun singkatannya BBM. Okey, bahan bantu mengajar ini merupakan segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam bilik darjah. Bahan bantu mengajar terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama digital dan yang kedua bukan digital. Pada topik hari ini saya akan menggunakan bahan bantu mengajar digital. Bila kita fokus pada bahan bantu mengajar digital, iaitu yang membawa maksud merupakan bahan bantu mengajar yang menggunakan teknologi digital dan digunakan untuk pelbagai jenis pengajaran dan pembelajaran seperti didik hibur. Antara BBM digital ialah LCD, slide, tayangan video, permainan interaktif dan sebagainya. Manakala bahan bantu mengajar bukan digital pula ialah merupakan bahan bantu mengajar yang masih menggunakan papan tulisan kebanyakannya dan kebiasaannya digunakan untuk mencatat isi-isi pelajaran ketika PDP. Antara BBM bukan digital ialah buku teks, papan pameran dan sebagainya. Okey, kita akan bermula pada isu kesalahan bahasa dalam bahan bantu mengajar digital. Dan di sini saya telah menggunakan 3 aplikasi yang akan digunakan dalam bahan bantu mengajar digital saya. Yang pertama adalah Puzzle. Okey, aplikasi Puzzle ini sememangnya memerlukan murid untuk menggunakan kemahiran berfikir dan panca indera mata mereka untuk mencantumkan puzzle yang berselera sehingga kemas dan betul. Selesai sahaja mereka menyusun puzzle tersebut, ayat yang terkandung dalam puzzle itu mengandungi pelbagai kesalahan tata bahasa dari aspek ejaan, tanda baca dan imbuhan. Aplikasi yang kedua saya gunakan adalah Live Worksheet, di mana aplikasi ini terdapat petikan yang dipetik daripada buku teks Bahasa Melayu tahun 4 muka surat 68 hingga 69 yang mengandungi kesalahan aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Dan di sini murid diminta untuk membetulkan kesalahan tersebut dengan mengisi tempat kosong yang disediakan. Aplikasi yang ketiga iaitu Word World, di mana ini adalah merupakan satu permainan kuis interaktif yang mampu menarik minat murid untuk menjawab soalan yang telah disediakan. Baiklah, aplikasi yang pertama iaitu aplikasi Puzzle. Dalam aplikasi Puzzle yang telah selesai dicantumkan ini, terdapat 2 ayat pendek yang menerangkan tentang pakaian tradisional kaum Melayu. Terdapat kesalahan ejaan yang terkandung dalam ayat tersebut iaitu asing, asing, pulih, pula, kurung kepada kurung, tradisional kepada tradisional. Maafkan saya, terdapat lagi satu di atas iaitu pakaiin kepada pakaian. Di sini kita dapat melihat iaitu baju Melayu adalah pakaian tradisional yang tidak asing lagi untuk lelaki Melayu, dan ayat yang sepatutnya adalah baju Melayu adalah pakaian tradisional yang tidak asing
asing lagi untuk lelaki Melayu. Ayat yang kedua, bagi kaum wanita Melayu pula, baju kurung adalah pakaian tradisional kaum Melayu. Baiklah, ayat yang betul adalah bagi kaum wanita Melayu pula, baju kurung adalah pakaian tradisional kaum Melayu. Seterusnya adalah aplikasi live worksheet. Dalam lembaran kerja live worksheet ini terdapat 10 kesalahan bahasa dalam morfologi dari segi aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan yang betul. Mari kita lihat bagaimana apakah kesalahan yang terkandung dalam ini. Baiklah, di dalam ini pada petikan yang pertama ataupun perenggan yang pertama, saya dan rakan-rakan menaikkan bas menuju ke Alor Setar. Kami tiba di perkarangan Masjid Zahir pada pukul 9 pagi. Cikgu Jamaliah mengingatkan kami agar menjaga tingkah laku semasa melawat ke tempat-tempat bersejarahan. Dalam sini terdapat 3 kesalahan, iaitu yang pertama adalah menaikkan, di mana kesalahan imbuhan berlaku di sini. Sepatutnya menaiki bas kerana mempunyai kata nama di penghujung selepas imbuhan. Kesalahan yang kedua adalah perkarangan, iaitu kesalahan ejaan. Sepatutnya ejaan dieja sebagai perkarangan dan huruf A tersebut dibuang. Dan kesalahan yang ketiga iaitu tingkah laku, sepatutnya mengandungi G selepas N, iaitu TINGKHLAKU. Baiklah, aplikasi yang ketiga iaitu aplikasi WordWorld. Merujuk kepada aplikasi ini terdapat 3 soalan yang mengandungi kesalahan bahasa dalam morfologi dari aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan yang betul. Mari kita lihat soalan yang pertama, iaitu mengandungi kesalahan tanda baca. Baiklah, di sini kita dapat lihat ya, terdapat 2 pernyataan. Ayat yang pertama adalah A. Selain itu, generasi muda perlu memelihara kesenian dan budaya yang masih ada ketika ini. B. Selain itu, generasi muda perlu memelihara kesenian dan budaya yang masih ada ketika ini. Di sini kita dapat melihat bahawa dalam ayat di atas, iaitu ayat A, terdapat kesalahan penggunaan tanda baca di hujung ayat penyata, iaitu tanda seru digunakan, dan sepatutnya tanda noktah yang harus digunakan. Kesalahan yang kedua iaitu aspek ejaan. Baiklah, ayat A, antara usaha untuk memelihara tarian tradisional di Malaysia adalah dengan menganjurkan kempen tarian tradisional melalui media massa. Ayat B, antara usaha untuk memelihara tarian tradisional di Malaysia adalah dengan menganjurkan kempen tarian tradisional melalui media massa. Dalam ayat di atas ini, kesalahan ejaan yang dijumpa pada ayat A ialah perkataan masa, iaitu dia tertinggal satu huruf S di sana. Ejaannya sepatutnya adalah MASSA, masa. Kesalahan yang ketiga iaitu kesalahan imbuhan. Ayat A, oleh itu kita perlu mempraktikkan tarian tradisional dalam kehidupan seharian. Ayat B pula, oleh itu kita perlu mempraktikkan tarian tradisional dalam kehidupan seharian. Dalam ayat di A di atas, imbuhan yang sepatutnya digunakan ialah mengkan, iaitu MENG ditukar menjadi MEM. Seterusnya kita akan beralih kepada maklum balas rakam pembelajaran terhadap bahan bantu mengajar. Di sini saya telah memilih rakam pembelajaran yang pertama, iaitu pakar digital, iaitu abang saya yang merupakan lepasan graduan Politeknik Muka Sarawak yang mengambil bidang teknologi maklumat dan komunikasi, dan guru bahasa Melayu sekolah rendah saya dahulu. Kita akan melihat maklum balas mereka. Baiklah, maklum balas rakam pembelajaran pertama. Jom kita lihat.
Baiklah, mari kita lihat maklum balas penggunaan bahan bantu mengajar digital bagi rakam pembelajaran 1. Baiklah, soalan pertama yang ditanya adalah, adakah BBM yang dihasilkan berkesan sekiranya digunakan oleh guru dalam proses PDP? Jawapan yang diberi adalah ya. Soalan yang kedua, adakah BBM yang dihasilkan mampu meningkatkan kefahaman murid? Jawapan diberi ya. Yang soalan ketiga, adakah BBM tersebut boleh digunakan di mana-mana sahaja murid berada? Jawapan ya. Dan soalan keempat, adakah kuis di dalam BBM membantu murid membuat penilaian terhadap kefahaman murid mereka sendiri? Jawapan yang diberi ya. Dan soalan yang terakhir adalah, adakah BBM tersebut boleh mencapai objektif PDP? Jawapan yang diberi ya. Maklum balas penggunaan bahan bantu mengajar digital bagi rakam pembelajaran 2. Mari kita lihat. Soalan yang pertama, adakah penggunaan bahan bantu mengajar berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP di bilik darjah? Ya, kerana adanya BBM ini memudahkan pelaksanaan PDP dalam kelas. Soalan yang kedua, adakah isi kandungan dalam bahan bantu mengajar ini mampu meningkatkan kefahaman murid? Jawapannya ya, segala maklumat dan isi yang diperlukan sangat mantap. Soalan ketiga, adakah topik standard pembelajaran yang dimasukkan dalam bahan bantu mengajar mencapai objektif pembelajaran? Respon yang diberikan ya. Soalan keempat, adakah guru mudah memberi penerangan kepada murid berkaitan dengan pelajaran? Respon ya, kerana dengan adanya BBM ini, guru lebih senang untuk berkomunikasi dengan murid. Soalan yang terakhir, adakah guru mampu membuat penilaian terhadap murid berdasarkan pelibatan murid dalam pengaplikasian bahan bantu mengajar? Respon adalah ya. Kuis yang diterapkan dalam BBM ini merupakan satu contoh penilaian yang diberikan kepada murid. Baiklah, ini merupakan senarai rujukan yang telah saya gunakan dalam menghasilkan tugasan ini. Baiklah, di sini sahaja perbincangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.